Kalau tengok memang Queen ni je yang keluar, yang lain semua masih lagi happy, masih lagi gembira tidur kat belakang tu. Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini kita nak tengok satu game kelakar yang telah dimainkan oleh kita punya juara dunia, iaitu Grandmaster Magnus Carlsen. Baik, apa yang kelakar sangat kat sini ialah dalam pertandingan catur online di Lichess pada tahun 2018, Magnus Carlsen telah memainkan satu opening yang kelakar untuk suka-suka yang dikenali sebagai Bong Cloud. Jadi apa itu opening Bong Cloud? Bong Cloud ni merupakan satu opening yang mengarut yang telah direka cipta oleh Grandmaster untuk sekadar suka-suka, terutamanya dimainkan di online. Jadi individu yang telah mempopularkan opening Bong Cloud ni ialah tak lain tak bukan Grandmaster Hikaru Nakamura dari Amerika. Dan dia memang selalu gunakan opening ni, banyak kali gunakan opening ni dalam permainan catur online. Kali ini kita ada Magnus Carlsen dengan variasi Bong Cloud dia sendiri. Kita akan tengok macam mana Carlsen menggunakan opening ni menentang seorang pemain catur dari India, seorang Grandmaster juga sebenarnya, yang bernama Sunilduh Lina Narayanan. Panjang namanya, harapnya saya sebut dengan betul lah. Lawan dia ni merupakan seorang GM yang masih lagi muda sebenarnya, baru berusia 22 tahun. Game ni diambil dari satu pertandingan catur di Lichess secara online dikenali sebagai Lichess Title Arena pada tahun 2018. Jom kita tengok game ni. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Narayanan dengan memakai akaun nama Wizard98, manakala Magnus Carlsen pula bermain sebagai hitam dengan memakai akaun yang bernama Dr. Nick Thurstein. Jadi jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan E4. Kita ada C6, mirip seakan-akan opening kerokan kat sini. Seterusnya naik ke C3, dan kat sinilah Carlsen membuat kejutan dengan mengeluarkan queennya pergi ke A5 kat sini. Kita ada naik F3 seterusnya, dan F6. Kalau korang tengok, ini merupakan satu opening yang sangat pelik. Selepas D4, kita ada queen ke H5. Tadi duduk sebelah kanan, yang ni sekali pergi sebelah kiri pula. Apa masalah queen ni, saya pun tak tahu. Jadi kita ada bishop ke E2, dan seterusnya king menggerakkan ke D8. Inilah salah satu ciri opening Bong Cloud. King digerakkan terlalu awal dan tanpa sebab. Selepas naik ke E5, membuat discover attack kat situ. Jadi queen telah melarikan diri ke E8. Sangat pelik. Memang opening ni tolong jangan tiru. Tolong jangan ikut opening ni. Don't try this at home. Sebabnya korang tengok kat sini, biasa orang biasa kita castling king dengan rook. Tapi orang luar biasa macam Carlsen ni, dia castling king dan juga queen. Bertukar tempat pula kat situ. Okey, baik. Jadi permainan ni dia teruskan dengan knight pergi masuk ke D3. Kita ada E5 kat sini. Dalam posisi ni, Narayanan boleh memilih untuk makan pawn E tersebut. Selepas F makan E5, mungkin tolakan pawn ke F4 akan memberi peluang kepada beliau untuk memenangi permainan ini. Tapi mungkin sebab beliau tak biasa dan tak prepare, tak sedia untuk lawan Bong Cloud opening, dia membuat gerakan castling kat sini, kosong-kosong. Kita ada pawn makan pawn, dan seterusnya knight lari masuk ke B1. Queen makan pawn E4 secara percuma kat sini, dan seterusnya C3. D5 dimainkan, bishop ke F3 menyerang queen. Queen melarikan diri ke H4. Pawn makan pawn D4. Queen memakan pawn tersebut, dan seterusnya bishop E3 sekali lagi menyerang queen. Queen sekali lagi kembali ke H4. Saya dah tak tahulah berapa banyak kali dah queen ni buat gerakan. Kalau tengok memang queen ni je yang keluar, yang lain semua masih lagi happy, masih lagi gembira tidur kat belakang tu. Kita ada knight C3 seterusnya. Bishop D6. Mencuba untuk mengancam membuat checkmate di petak H2 kat situ. Jadi G3 dimainkan kat sini menyerang queen, dan queen lari ke H3. Kita ada queen B3, dan seterusnya knight ke E7. Rook A ke D1.
H5, satu serangan ataupun tolakan pawn yang agresif kat sini bertujuan untuk maju ke petak H4 kat sini, mencuba untuk memecahkan kubu putih. Kita ada knight ke F4, menyerang queen yang berada di H3. Jadi bishop makan sahaja knight tersebut dan seterusnya dimakan kembali oleh bishop. Seterusnya H4 dimainkan dan kat sini Narayana telah memilih untuk membuat satu serangan yang agresif dengan sacrifice ataupun pengorbanan knight di D5. Kita ada knight makan pawn D5. Jadi pawn makan knight tersebut dan beberapa pertukaran bishop dan juga knight telah berlaku kat sini. Queen telah membuat check dan knight pergi ke D7 memblok ataupun menghalang serangan tersebut. Dalam posisi ini Narayanan sebenarnya boleh memainkan rooknya ke E1 menghalang king daripada melarikan diri ke sebelah kiri. Dan kat sini kalau Carlsen membuat satu kesilapan, contohnya seperti gerakan ke G5 menyerang bishop, Narayanan boleh membuat satu serangan yang sangat bagus kat sini, dimulakan dengan bishop ke C7 membuat sacrifice ataupun pengorbanan bishop, check kat situ. Selepas king terpaksa makan bishop tersebut, kita ada queen D6 check. King terpaksa masuk dan seterusnya rook ke C1 dengan ancaman queen untuk membuat checkmate kat C7. Dalam posisi ini semestinya hitam ataupun Magnus Carlsen sudah tidak mempunyai apa-apa untuk menghalang queen datang ke C7 kat situ. Jadi sememangnya rook datang ke E1 merupakan satu gerakan yang bagus kat sini. Tapi malangnya Narayanan memilih untuk memainkan queen ke D6 kat sini. Kita ada pawn H makan pawn G3 dan seterusnya bishop makan pawn tersebut. King E8. Carlsen memilih untuk melarikan kingnya secepat mungkin daripada serangan queen. Kita ada rook F ke E1 membuat check, king lari ke F7, rook masuk ke E7 sekali lagi membuat check dan king lari keluar. Queen D3 kat sini dan king ke H6 dan dalam posisi ini Narayanan sebenarnya telah terlepas peluang untuk memenangi permainan ini. Dia boleh menggerakkan bishopnya ke F4 kat situ membuat discover check sebenarnya. Queen di H3 ni, queen Carlsen ni akan mati. Namun disebabkan faktor masa, ini merupakan pertandingan bulat Jadi sememangnya faktor masa mainkan peranan yang penting. Dia terlepas peluang kemenangan. Dia gerakkan queennya ke E3 kat situ. Carlsen menghalang dengan G5 dan kita ada rook ke D6. Seterusnya queen ke F5, H4 dimainkan kat sini dan king masuk ke G6. Kita ada queen B3 dengan idea untuk queen masuk ke F7. Jadi rook F8 dimainkan untuk mengawal petak tersebut. Kita ada pawn makan pawn di G5, knight ke C5 menyerang queen, queen melarikan diri ke E3 dan seterusnya queen makan pawn di G5. Kalau korang tengok kat sini, sememangnya Carlsen mempunyai piece ataupun buah yang lebih jadi dia semestinya nak membuat exchange ataupun membuat pertukaran. Tapi sememangnya Narayanan tak mahu, dia larikan queennya ke D4. Kita ada bishop ke G4 kat sini, bishop ke F4 menyerang queen dan queen lari ke F5. Rook D5 dimainkan seterusnya sekali lagi menyerang queen dan kita ada queen pergi check ke B1. King lari ke G2 dan seterusnya knight E6 menyerang queen yang berada di D4 dan juga bishop yang berada di F4. Putih sudah mula mendapat masalah kat sini. Dia melarikan queennya ke E3 dan kita ada rook ke H8 mengambil file H yang sangat cantik kat situ dengan idea untuk queen datang ke H1 membuat check dan seterusnya mungkin membuat checkmate di H3. Oleh sebab itu bishop H2 telah dimainkan kat sini untuk melindungi ataupun menghalang serangan rook tersebut. Namun ini merupakan satu kesilapan. Jadi kat sini korang boleh cuba untuk pause video ni kejap dan cuba cari apakah gerakan Carlsen yang seterusnya. Ya, pengorbanan rook di bishop H2 boleh dimainkan kat sini. Kita ada rook makan bishop check. Jadi selepas king terpaksa makan rook tersebut, kita ada rook satu lagi datang membuat check di H8. King terpaksa lari ke G3 dan seterusnya queen G1 membuat checkmate kat situ. Jadi inilah hasil daripada Carlsen memainkan satu opening yang sangat teruk, yang sangat mengarut, iaitu
The Bong Cloud opening. Tolong jangan ikut, tolong jangan tiru opening ni. Ini hanyalah satu opening yang dimainkan oleh Grandmaster biasanya untuk tujuan suka-suka. Bagi Magnus Carlsen pula, semasa pertandingan ini berlangsung, dia sebenarnya sedang streaming apa yang dia mainkan. Jadi dalam ruangan chat, ramai penonton minta dia mainkan Bong Cloud. Jadi untuk menyedapkan hati penonton dia pun terpaksalah main Bong Cloud. Itulah sebabnya kenapa Carlsen menggunakan opening ni menentang seorang lagi Grandmaster dalam pertandingan ini. Baik, jadi itu saja yang saya rasa daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe pada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video catur menarik yang lain. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.